Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi untuk sesi PDPR subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. So untuk PDPR minggu ketiga ni kita akan terus masuk bab 1.1.3 menerangkan fungsi elemen mekatronik dalam produk sedia ada. Harapnya awak dah kenal pastilah produk-produk mekatronik yang ada di rumah ataupun yang awak pernah jumpa. Jangan tukar dengan produk-produk elektronik ataupun mekanikal. Yang penting mesti ada kawalan dan pengaturcaraan kat situ. Okey, so saya teruskan. Okey, kalau lihat dalam buku teks awak, fungsi elemen mekatronik ada 4. MEEK. Mechanical, elektrik, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. So MEEK. Okey, contoh dekat sini merujuk kepada kereta kawalan jauh, pintu gelangsa, mesin basuh automatik. Okey, dan di tepi tu pun ada drone. So siapa yang kat rumah tu ada drone tu boleh tengoklah. Drone tu adalah salah satu contoh produk sedia ada mekatronik. Pintu gelangsa ni dekat mana-mana dah ada dah sekarang ni. Setiap hypermarket, supermarket ke, semua dah ada. Boleh lihat lah. Sekarang ni tak payahlah jalan-jalan semata-mata nak tengok pintu gelangsa tu. Stay safe, stay at home. Okay. So setiap produk mekatronik ni ada 4 elemen. So kita kena kenal pasti dia punya fungsi. Fungsi elemen tu, apa fungsi dia? Mesti ada fungsi. Okey. Kita tengok kereta kawalan jauh. Okey. Kereta kawalan jauh ni, ini biasalah kita main. Kalau dulu zaman saya kecil-kecil dulu ada wayar. So terpaksalah kereta kontrol tu ataupun kawalan tu kena ikut bersama-sama dengan kereta. Macam sekarang ni dah mudah dah. Dari jauh, kadang-kadang sehingga 50 meter. Dan ada juga kalau kita bermain tempat yang tinggi, awak kontrol tempat lebih tinggi, so boleh sampai 80 ke 100 meter jarak dia. Okey, kita lihat kereta kawalan jauh. Yang pertama sekali, dia punya sistem mekanikal. Sistem mekanikal ni awak kena tahu benda yang bergerak, berpusing tu mesti ada lah mekanikal. Kalau tak bergerak, kena kata apa? Stereka. Stereka ada benda yang bergerak. Tak ada kan? Kita yang gerakkan stereka tu. Mana boleh. Okey. Tapi sistem mekanikal ni bergerak ataupun berpusing. So maksudnya dia akan menggunakan motor lah. Yang basicnya adalah motor kecil. Motor AC ataupun motor DC. Okay, saya tunjuk sikit. Motor yang biasa kita guna kat sekolah ni. Time-time ni lah tak nampak je motor. Ni motor. Okey. Ini motor arus terus. Maksudnya awak guna wayar, switch, sambung dengan bateri. Ni untuk bateri. Tak nampak. Ni untuk bateri petak 9V tu. Nanti boleh terus hidup lah. Ni switch micro master form tu. Master form tu ni. Jangan lupa pula switch micro. Ada normally off, normally on. Normally off, normally on dengan normally close, NO dengan NC. Okey, terusnya sistem elektronik. Sistem elektronik ni maksudnya menukarkan isyarat input dari kawalan jauh kepada isyarat elektronik bagi memacu motor AT. Okay, maksudnya kalau nak dekat remote ataupun alat kawalan jauh tu awak tekan forward ke depan, so dia ke depan. Kalau awak tekan dia berhenti, ada berhenti. Kalau dia tekan ke belakang, dia akan ke belakang. Sama juga ke kanan dan ke kiri. Okey. Ini contohlah pemacu motor. Pemacu motor ni fungsinya untuk nak balancekan awak punya voltan. Kadang-kadang kereta kawalan jauh sampai
berapa? 4 bateri. Ada yang pakai 8 bateri. So yang bawah tu modul ganti. Saya ikut buku teks ni sebab buku teks ni besar sepatutnya, tapi saya ikut je lah atas bawah. Kemudian sistem elektrik. Sistem elektrik ni yang penting jugalah. Itu motor AT yang saya tunjuk tadi, itu bateri. Bateri yang boleh charge, yang kuning ni biasanya nikel cadmium. Yang ni biasanya bateri biasa. Itu pun dia tulisan ni bateri eco. Okey. Sistem elektrik ni sebagai sumber elektrik. Tak ada bateri tak bergerak lah dia. Okey. Dan juga sistem kawalan dan pengatur caraan. Awak dah belajar mikro pengawal. Awak dah belajar mikro pemproses. Mikro pengawal ni untuk produk-produk yang ringkas lah. Kalau mikro pemproses tu dia lebih kompleks, banyak fungsi. Saya ambil contoh apa periuk tekanan pressure cooker ke, dia banyak fungsi. Goreng boleh, masak boleh, rebus boleh, buat kek boleh tak? Aku tanya mak awak. Okey, sistem kawalan dan pengaturcaraan terdiri daripada mikro pengawal dan sistem kawalan yang diatur cara. Maksudnya benda ni dah memang ada, kita tinggal guna sahaja, ataupun kita sendiri yang buat atur cara nak macam mana. Contohnya kereta bergerak 2 saat, jalan 2 saat, lepas tu berhenti. Lepas tu belok ke kanan. Itu maksudnya kawalan yang diatur cara. Okay, yang kita tekan-tekan tu tak diatur cara, itu kita yang tekan kan, nak kanan kiri kan. Ini yang automatik. Okey, dan seterusnya Allah tadi. Ini bagus. Itu bateri nikel cadmium, bateri akali. Okey, dan seterusnya kita lihat produk kedua, pintu gelangsa automatik. Sistem mekanikal, kalau awak tengok kat situ ada takal dan juga ada tali sawat, maksudnya yang menggerakkan. Okey. Mesin basuh juga ada takal dan juga tali sawat, benda yang bergerak berputar kan. Sistem mekanikal ni membuka dan menutup pintu. Pintu ni tak adalah pusing, pintu ni bergerak ataupun secara lurus. Dia digunakan untuk memudahkan pergerakan, untuk melancarkan pergerakan. Okay, sistem elektronik dalam litar pemacu motor juga. So dekat sini litar pemacu ni pun dah disetkan juga kan, ataupun dah diatur cara bagaimana kehendaknya. Maksudnya buka tu berapa lama kan, ataupun kedudukan dia bila dia mengesan penderia gerakan tu, bila masa dia buka. Ini adalah contoh penderia gerakan. Sebab itu kadang-kadang penderia gerakan ni kalau kita berdiri kat tepi pintu tu tak terbuka, kita kena berdiri kat depan je sebab dia tak dapat kesan pergerakan kita. Okey, sistem elektrik. Ni motor elektrik kat situ. So motor elektrik dia besar lah, tak adalah motor elektrik yang saya beri tadi. Dan juga pengubah. Okey, transformer kat sini. Transformer ni nak meninggikan dan menurunkan voltan ataupun arus, membekalkan tenaga elektrik pada seluruh sistem. Okay. Sistem kawalan dan pengaturcaraan. Sistem kawalan yang telah diatur cara. Tak ada pintu sliding yang kita kena tekan, buka, tutup, tekan juga. So tak ada. So pintu sliding ataupun pintu gelangsa ni secara automatik dengan adanya penderia. Tak ada penderia pun tak guna. Penderia rosak pun tak guna juga. Okey, mesin basuh automatik. So yang ini yang biasa ada di rumah awak. Okey, sama ada muatan depan ke, dan ni muatan depan ke ataupun muatan atas ke, lebih kurang fungsinya. Cuma muatan depan ni lebih besar dan lebih mahal dan lebih kompleks. Dan biasanya mesin muatan depan ni dah boleh dry sekali. Biasanya lah. Okay, sistem mekanikal ada takal, tali sawat, gear, drum,
drum tu yang masukkan baju tu lah dan juga galas berbola. Galas berbola ni nak kontrol drum tu masa dia pusing. Kalau galas berbola ni rosak, macam helikopter lah awak punya mesin basuh tu. Okay, kat situ dia tunjukkan drum, takal, tali sawat. Tali sawat ni sepatutnya dia heavy duty lah, tahan lama. Kalau tak bergerak ni kemungkinan tali sawat dia putus ataupun terlepas. Okay, sistem elektronik sama juga, ada papan litar tercetak kat situ dipanggil diode kapasitor. Ini awak dah belajar masa form 2. Dan juga panel kawalan. Saya tak jumpa lagi mesin basuh kawalan jauh. Okay, mengapa? So awak fikirkan kenapa mesin basuh tak pakai alat kawalan jauh. Okay, sistem elektrik ini dah lain ni sebenarnya. Membekalkan tenaga elektrik kepada sistem kawalan motor dan motor RAU. Arus terus AT, AU arus ulang alik. Mana-mana yang tak guna bateri, dia guna arus ulang alik. Maksudnya awak kena cocok soket tu dekat plug tu dekat soket. Soket tu yang warna putih, yang kat dinding tu, plug tu yang warna hitam. Okay, ada bateri. Kipas angin ada bateri? Tak ada. So dia motor AU. Mesin basuh ada bateri? Tak ada. So dia motor AU. Okay, sistem pengatur caraan dia mungkin lebih kompleks lah, lebih banyak. Okay, kalau tengok dekat sini siap ada buzzer kot kat sini kan, bunyi kan. Kalau kadang-kadang bila dah habis mesin basuh dia akan berbunyi. Okay, di sini ada aktiviti ni, awak boleh baca kan. Saya pun tak suruh awak cari apa-apa maklumat dekat internet, tapi awak semua dah ada handphone, dah boleh lihat banyak produk-produk baru sedia ada mekatronik, dan kebanyakannya semua mekatronik. Sebab manusia kita nak mudah, lebih mudah. Positifnya lah, yang negatifnya malas. Okey, nyatakan fungsi elemen mekatronik pada produk kipas shielding automatik. Kenapa dia tulis automatik? Maksudnya kipas shielding yang ada remote, bukannya kipas shielding yang biasa tu yang ada dekat sekolah ataupun yang warna putih tu. Okey, sebab itu perlu ada letak automatik. Mesin basuh juga kena letak automatik. Okey, fungsi. Nak saya jawab ke? Okey, awak jawab lah. Kebaikan mengetahui fungsi elemen pada produk mekatronik. Okay, saya bagi dua je kebaikan, awak fikir. Yang pertama, bila berlaku kerosakan. Bila berlaku kerosakan, diharap tak dibuang begitu saja. Sebagai contoh, awak punya, saya ambil apa lah, kettle lah, yang masak air tu kan, kettle lah. So kalau dah rosak tu jangan buang dulu, boleh tengok apa masalah dia. Walaupun dia bukannya mekatronik, semua komponen ataupun barang-barang yang kita dah beli tu, walaupun murah, sometimes kaedah penyelenggaraan ataupun nak baikinya tak usah. Cuma kadang-kadang kita terlalu ambil mudah dan terus buang. Jangan buang. Kalau tak nak bagi orang, bagi kat kedai elektrik tu, nah ambil lah. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, menjimatkan masa. Maksudnya awak tahu kegunaan elemen. Okay, sebagai contoh mesin basuh, kalau basuh sikit, berapa nak biarkan sampai 52 minit. Okay, awak mungkin boleh kurangkan setengah jam juga, 15 minit juga. Itu fungsi dia. Maksudnya awak tahu nak guna lah. Jangan biarkan dia automatik je, maksudnya jalan terus, tekan on, tekan on, jalan. So penjimatan elektrik tu dapat dilakukan. Okey, kita masuk subtopik yang kedua, gambar raja blok. Okey, sekarang ni kalau tengok semua produk bukannya mudah untuk kita nak cipta satu barang yang baru. Okey, saya ambil contoh ni lah. Nampak tak? Shopee.
marker pen. Bawah ada lagi. Okay. Ini adalah contoh pengubahsuaian. Maksudnya dengan satu produk boleh guna marker pen mata dia besar dan juga pen bawah ni mata kecil. Berbanding dengan marker-marker sebelum ni hanya satu kegunaan je. Dan ada yang boleh refill, ada yang tak boleh refill. Okay. Dan dengan itu juga kita boleh jual dia dengan harga yang lebih. Kalau boleh refill lebih mahal lah. Kalau yang pakai buang takkan nak jual mahal. Okay. So lebih mudah untuk nak ubah suai. Tapi kita tak ubah suai di sini. Kita ubah suai dekat gambar Raja Blok. Okay. So sebelum saya cerita lebih lanjut berkenaan dengan gambar Raja Blok. So ini ada contoh marker pen Faber Castell. Okay. Marker pen merah. Refill dekat belakang. Boleh refill. Harganya RM2 je, RM2.10 je. Boleh refill. Okey, yang marker pen biasa ni pun tak ada masalah sebenarnya. Ni contoh marker pen juga, tapi dia tulis situ refillable. Boleh refill. Atas je lah. Buka penutup atas ni refill. Ataupun ada satu lagi jenis pilot ni. Ni kan bawah ni. Wah, ketat pula dalam. Okay. So boleh refill. Nak cabut, nak refill ke, nak core ke kan, pulang lah. Tapi cost dia tinggi sikit. So lama tak guna. Okay. So itu adalah contoh-contoh pengubahsuaian pada produk. Okay, marker pen permanent ataupun whiteboard. Yang biasanya boleh refill ni whiteboard. Yang permanent ni jarang lah. Sebab itu permanent lebih murah sikit. Okay, dari segi mata pun sama juga. Ada mata bulat, ada mata rata kan. Okay. So kita lihat dalam buku teks awak ni. Okay, gambar Raja Blok. So kita ubah pada gambar Raja Blok. Bukannya kita pergi ubah dekat produk tu. Susah nak ubah pada produk dah siap kan. Macam marker pen ni nak ubah macam mana, takkan nak potong bawah ni kan? So kita ubah pada gambar Raja Blok. Okay, gambar Raja Blok. So yang penting sekali yang you faham kenapa blok ni, sebab dia dalam bentuk kotak-kotak macam ni. Okay, yang penting input. Dia ada bahagian input. Input tu benda yang masuk lah. Okay. Kalau awak tengok TV pun mesti ada remote kan. Ataupun kalau TV dulu, tekan kat TV tu, barulah boleh nak tinggikan volume suara ke, nak tukar channel ke kan. And then proses. Proses ni proses lah. Maksudnya keluarlah channel tu suara apa, program apa kan. So output yang awak lihat tu, maksudnya dari segi cahaya ataupun bunyi. Itu saya ambil contoh televisyen, tapi televisyen bukannya produk mekatronik. Okey, so yang ada disebut kat sini adalah peranti masukan, pengatur caraan dalam proses pengawal dan juga peranti keluaran. So semua ni mesti buat dalam bentuk kotak. Anak panah. Ini garisan putus-putus ni tak semestinya merah. Dan juga input proses output ni adalah ikut susunan. Okey. Hari ni maksudnya yang saya nak awak ingat benda ni, gambar Raja Blok ni. Sebab di sini yang kita akan ubah. Maksud ubah tu dekat peranti masukan ni, katalah awal-awal tu katalah pakai alat kawalan jauh. Okey, alat kawalan jauh sekarang ni dah tak perlu sangat. Sebab dah boleh pakai penderia. Sama ada penderia gerakan ke, penderia suhu ke, penderia cahaya ke, macam-macam penderia lagi lah. Okay, so tak perlu lagi remote ni. Okay.
Okey, kita lihat bahagian input. Di sini ada diterangkan bahagian yang berfungsi menerima dan menghantar isyarat daripada peranti masukan kepada bahagian pengawal untuk diproses. Benda ni cepat, bukannya lambat kan. Mana ada tekan TV, tekan, tunggu kira 10 saat baru dia hidup. Tak ada. Tekan dia terus hidup. Okey, bahagian isyarat tersebut akan diproses mengikut pengaturcaraan yang telah ditetapkan. Yang ini yang telah ditetapkan awal. Okey. Saya ambil contoh mesin basuh lah. Awak dah masuk baju, masukkan sabun ke, masukkan awak punya fabric softener ke. Lepas tu awak tekan je. Okey. Pengaturcaraannya pertama sekali dah tekan mesti masuk air. Ataupun mula-mula mungkin dia akan timbang dulu. Dia akan pusing-pusing kira berapa berat baju awak dalam tu. Lepas tu masuk air. Masuk air takkan sampai penuh. So dia akan stop pada certain level. Pada ketinggian tertentu lah ikut pada baju. Itu maksudnya pengaturcaraan yang telah ditetapkan. Seterusnya bahagian output akan menjalankan tindakan selanjutnya melalui peranti keluaran seperti menerima isyarat daripada bahagian pengawal. Ini bahagian keluaran lah. Bahagian keluaran tu maksudnya nanti dia pusing lah. Kan? Maksudnya dah ready mesin basuh awak tu. So dia akan pusing. Pusing ikut jam. Pusing lawan jam. Pusing laju, pusing pelan. Lepas tu dia akan drain sendiri ataupun buang air sendiri. Bilas, masuk air baru. Lepas tu pusing lagi. Itu bahagian keluaran. Walau bagaimanapun, setiap produk mekatronik mempunyai gambar rajah yang berbeza mengikut fungsi dan komponen yang terdapat pada produk berkenaan. So yang basic ni adalah input, proses, output. Peranti masukan ni beza, pengaturcaraan pengawal pun beza, peranti keluaran pun beza ikut kepada produk mekatronik. Naik kelas PDP ni saya akan minta pelajar lukis. Okey, so kita lihat kepada kereta kawalan jauh. Okay, kereta kawalan jauh ni bukannya kereta kawalan yang biasa kita beli tu. Okay, biasa kita beli tu kita kontrol. Tak boleh lagi nak buat pengaturcaraan. Saya dah cuba, mungkin ada orang yang lebih bijak kot. Dan bila kita ubah-ubahkan kat situ tak bergerak pula, dia rosak pula. So sebenarnya kita kena ada papan litar ataupun papan litar elektronik yang sendirilah, yang dah siap kita atur cara dan kita akan sambungkan. Okay. So di sekolah saya ada 2 set. Nanti kalau sempat kita akan buat waktu PDP. Okay, pemacu motor dan motor AT harus terus akan menggerakkan roda. Okay, AT ni kenapa? Sebab dia pakai bateri. Okay, mana ada wayar kat sini kan. Kalau pakai AU kena cocok kat soket pula. Okay, so ini adalah dia punya gambar rajah blok kereta kawalan jauh. Soalan ni boleh ditanya di bahagian C. Maksudnya pelajar kena lukis. So kena ingat lah input, proses, output tu. And then bahagian dalam ni dia tak minta pelajar lukis kereta biasanya. Gambar rajah ni yang diminta. Okay. Panel kawalan tanpa wayar. Okay. Mikro pengawal. Sebenarnya semua proses ni pakai mikro pengawal. Pemacu motor. Nak tengok boltan awak yang sesuai. Motor AT, motor arus terus, barulah roda berputar. So ini adalah gambar rajah blok kereta kawalan jauh. Okey, bagi pintu gelangsa pula. So tak ada kawalan jauh. So dia guna penderia gerakan. Maksudnya ada pergerakan. Kucing lalu dekat ataupun dikesan oleh penderia. So dia akan terbuka. Orang lalu ataupun apa-apa saja yang bergerak. Okay. Angin je saya tak sure. Mungkin angin kuat sangat. Tapi tak tahulah Mungkin dia hanya sensitif pada penderia gerakan ataupun penderia sentuh pada lantai. Itu bergantung kepada itu gelangsa. Isyarat input akan dihantar kepada sistem kawalan yang daripada mikro pengawal. Isyarat diterima.
menggerakkan motor AT yang digabungkan bersama mekanisme takal dan tali sawat untuk menggerakkan pintu. Pintu akan sentiasa dalam keadaan tertutup jika tiada sebarang gerakan dikesan oleh pendiri gerakan. Saya nak tanya, kenapa pintu gelangsa automatik tak pasang kat rumah? Jawab. Okay. So, ini adalah gambar raja blok pintu gelangsa automatik. Pergerakan objek atau benda hidup manusia itu input. Pendiri gerakan akan kesan. Pendiri gerakan akan beri isyarat kepada mikro pengawal. Mikro pengawal akan mengarahkan pemacu motor. Dia kalau ikut turutan sebenarnya pemacu motor dulu. Tapi kita ikut ialah gambar raja blok kat buku teks ni. Patutnya mikro pengawal pemacu motor. Okey, pemacu motor, kemudian motor, kemudian takal tali sawat. Barulah pergerakan membuka dan menutup pintu. Dan mesin basuh automatik. Mesin basuh automatik ni dipanggil mod pilihan pada panel. Mod pilihan tu bukannya awak boleh basuh, kadang-kadang awak nak bilas je. Kadang-kadang awak nak spin je pun boleh. Okay, bukannya masuk tu mesti dibasuh, masuk sabun dan sebagainya kan. Penderia juga memberi isyarat input apabila air dalam drum telah penuh. So air dalam drum awak ni gunakan sensor. Isyarat kawalan yang diterima akan menggerakkan motor AU. Motor AU sebab tak ada bateri. Ada bateri. Kalau ada bateri tunjuk kat saya. Yang digabungkan bersama mekanisme takal dan tali sawat setelah menerima isyarat input. So gambar raja blok di bawah ni berbeza sikit. Maksudnya input dia sekarang adalah mod pilihan dan juga penderia. Ni nak buat kotak asing pun tak apa. Mikro pengawal sama ketiga-tiganya sama. Kereta kawalan jauh, pintu gelangsa automatik, mesin basuh automatik pun sama. Cuma di sini bezanya motor AU. Patutnya pemacu motor AU tak ada bateri, takal tali sawat, drum berpusing. Simple je kat sini. Okey, ini soalan. Sekejap lagi saya tanya, nanti awak jawab. Okey, katakanlah pada gambar raja blok ni ataupun mesin basuh ni kita nak ubah. Okey. Kenapa nak ubah? Untuk lebih mudah. Contohnya lah, kalau dah ada dah mesin basuh, baju kotor masuklah mesin, siap basuh, siap kering, siap lipat. Saya pun nak. So dekat mana lipat tu nak masuk? Dekat input ke, dekat proses ke, dekat output? So dekat sini, dekat proses tu kena tambah sedikit. Sebab kita kena buat atur cara ataupun ada bahagian di bawahnya. Bila baju dah siap basuh, dah kering, baju tu akan jatuh ke bawah. Untuk bawah ni ada satu kotak lagi. And then di situ dia akan sort mana baju besar, lipat. Mana seluar, lipat. Mana pakaian dalam, lipat. Kan? Ataupun ikutlah. At least keluar nanti tinggal dah bersusun je. Bertingkat je. Tinggal ambil, letak dalam almari baju. So output je dekat situ, susunan baju tu. Okay, dia tak adalah pusing-pusing kan. Maksudnya dia melipat-lipat pergerakan lah. Kena ada komponen mekanikal lah kat situ kan, macam mana nak lipat. Okay, kalau ada lah tapi tak mustahil satu masa nanti. Mesin lipat baju pun dah ada lah sekarang. Cuma dia gabungkan dengan mesin basuh ni belum dikomersialkan lagi sebab terlalu mahal. Okey, so kita cuba praktis formatif. Nyatakan takrifan bagi gambar raja blok. Kita lihat balik di atas ni, gambar raja blok ialah lukisan dalam bentuk blok. Itu yang pendek lah. Kalau tengok kat sini, lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Ini jawapannya kat sini.
Okey, kemudian kita terus yang kedua. Lambat tarik. Lukis gambar raja blok yang menggunakan sistem mekatronik bagi kipas siling automatik. Okey. So saya harap awak dah ada buku. So sekarang ni yang saya nak awak buat adalah soalan praktis formatif. Kalau kita lihat, ini bukannya praktis formatif yang pertama. Praktis formatif kita dah start daripada awal lagi. Ini muka surat 11 tak silap. Kita lihat. Soalan simple-simple je, bukannya susah sangat pun. 11 tadi saya nak tengok ada tak muka surat 7. Ingat-ingat lupa lah. Okey. Bermula pada muka surat 6. Okey. So, praktis formatif. Muka surat 6. So, dalam buku latihan awak tu, saya rasa awak dah beli dah kan? Kita pakai satu buku je, buku besar. Satu je cukup, tak payah banyak-banyak. Okey. Awak tulis tajuk dia praktis formatif muka surat MS6. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk mekatronik? Reka bentuk mekatronik ialah reka bentuk gabungan sistem MEEK. Jangan tulis MEEK. Okey. 3 produk mekatronik yang dapat anda kenal pasti di sekeliling anda. Awal-awal buku teks pun ada cerita, tadi pun saya baru cerita. Patutnya dah ada 6 dah. Tapi nak 3 je. Nyatakan teras dalam revolusi industri 4.0 yang melibatkan sistem mekatronik. Okay. So, teras kat sini ada 9 teras. Okey. So, kena tulis lah 3-3. Okey, itu yang satu. So, praktis formatif yang pertama. Muka surat 6. So, praktis formatif yang kedua. Muka surat 10. Senaraikan elemen asas kejuruteraan yang terdapat dalam mekatronik. Ada 4. Sama juga. MEEK juga. Okay. Apakah perbezaan antara pengaturcaraan dan sistem kawalan? Apa beza dia? Pengaturcaraan guna komputer. Ataupun awak boleh lihat dekat atas ni. Sebenarnya senang cakap, nak jawab pun boleh tahan juga. Membangunkan atur cara komputer. Pengaturcaraan ialah membangunkan atur cara komputer. Kawalan, kalau tengok dekat sini, kaedah kawalan sistem. Daripada maksud tu pun boleh kita cerita tentang dia punya perbezaan. Okey, kemudian kita masuk kepada praktis formatif yang ketiga. Tadi muka surat 6, surat 10. And then kita terus kepada muka surat yang tadi ni lah. Go through lah buku teks ni. Penat-penat dia orang buat buku teks ni, orang tak nak baca pun. Muka surat 17. So, muka surat 6, muka surat 10, muka surat 17. Nyatakan fungsi elemen mekatronik pada produk kipas siling automatik. Terangkan balik je, sama je, lebih kurang. Elektrik apa? Membekalkan elektrik. Elektronik apa? Memberi ataupun menerima dan juga menerima isyarat elektrik ataupun menerima isyarat masukan. Kawalan dan pengaturcaraan, apa dia punya fungsi dia, kipas laju pelan, dan juga satu lagi mechanical. So, kipas berpusing. Guna apa? Ada takan tali cawat dekat kipas? Ada ke? Apakah kebaikan mengetahui fungsi elemen? Ni saya dah terangkan tadi. Boleh jawab pun. Siapa yang tengok YouTube ni awal-awal boleh dengar. Okey, dan yang keempat, praktis formatif muka surat 21. Nyatakan takrifan bagi gambar raja blok. Dah terang tadi, lukis gambar raja blok yang menggunakan sistem mekatronik pada kipas siling automatik. So, kipas siling ni awak boleh tiru yang atas ni.
Tapi takkanlah muat pilihan kan? Yang lebih sesuai sebenarnya macam kereta kawalan jauh. Kipas tak ada takkan dari sawat. Kalau orang kata ada, bersono kipas tu. Kipas tu kecil je, dia ada motor je. Dan juga kapasitor tu yang biasa rosak tu, kalau tekan 3 pun laju macam tu, tekan 1 macam tu, tu kapasitor dia rosak. Okey, so sehingga muka surat 21. So 1.1.5 ni nanti saya cubalah untuk buat video buat lakaran. Saya kena cari satu lagi, tahu handphone ke ataupun webcam yang asing ke, supaya boleh tunjuk. Akan nak cakap macam ni. Okey, so sekian dulu daripada saya. So ada 4 praktis formatif, surat 6, muka surat 10, and then muka surat 17, muka surat 21. So saya tarik sampai muka surat 21. Ini bawah pula. So surat 6, 10, 17, 21. So, selamat mencuba, tulis dalam buku latihan. Nanti naik sekolah PDP, siapa yang kelas dengan saya tu boleh hantar. Okey, sekian dulu daripada saya. Stay safe, jaga diri, duduk rumah dan teruskan belajar. Anda mampu melakukannya. Sekian, terima kasih.